Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Dan bertemu kita lagi pada video yang berikutnya. Jadi insya-Allah pada video kali ini kita akan menyambung pembelajaran kita berkaitan dengan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Jadi pada video kali ini kita masuk kepada muka surat yang ke-6 lah. Ni boleh tengok dia bentuknya muka surat yang ke-6 gitu. Okey. Baik. Jadi insya-Allah pada video kali ini kita akan belajar ashkalul hurufi, iaitu bentuk-bentuk huruf yang ada di dalam Al-Quran. Jadi muka surat ini hanya nak menerangkan berkaitan dengan kalau 29 huruf tadi itu disambung, tulis dekat depan macam mana, tengah macam mana, hujung macam mana. Jadi kalau kita lihat ini bentuk alif lah, kan, dia memang tak ada dekat depan pasal dia ni berbentuk mat, jadi dia akan duduk di tengah ataupun di hujung. Ni huruf ba, kalau kat depan macam ni, ba tengah macam ni, ba dekat hujung macam ni. Ni huruf ta, okey, depan, tengah, hujung. Maknanya tengah ini lorong yang ni, lorong ini sampai ke bawah ini, lorong ini sampai ke bawah ini menunjukkan kalau dia bersambung. Kalau yang lorong ketiga ini, okey, yang ketiga ini maknanya kalau dia duduk di hujung bentuknya. So ta di depan, tengah, hujung. Sa depan, tengah, hujung. Jim jim depan, tengah, hujung. Dal kalau dia dekat depan, tengah, hujung. Ra depan, tengah, hujung. Sin sin depan, tengah, hujung. Sad, okey, depan, tengah, hujung. Ta depan, tengah, hujung. Huruf ain depan, tengah, hujung. Dia macam gelap sikit kat sini kan kalau kita tengok. Okey. Dia kalau nampak gelap kat tengah tu ain tu. Okey. Kemudian fa depan, tengah, hujung. Qaf depan, tengah, hujung. Kaf depan, tengah, hujung. Lam depan, tengah, hujung. Mim depan, tengah, hujung. Nun. Jangan keliru dia bukan macam zal. Mana? Sini tak ubah zal Ni nun ni nun depan, tengah, hujung. Ha depan, tengah, hujung. Waw depan, tengah, hujung. Ya depan, dia ada titik. Tengah ada titik, hujung kadang ada titik, kadang tak ada titik. Biasanya dia tak ada titik lah. Gitu. Kemudian hamzah. Hamzah yang istimewanya pasal dia boleh duduk dekat semua rumah. Hamzah ini dia boleh duduk dekat rumah alif, sama ada atas alif ke ataupun di bawah alif, atas waw, bawah waw, atas ya, dalam ya, bawah ya, ataupun bentuk macam ni, ataupun bentuk macam ni. So hamzah ini dia complicated sikit lah. Kita perlu beri perhatian lah. Maknanya yang perlu kita perhatikan adalah hamzah itu sendiri bentuk hamzah itu. Begitu. So ini adalah penerangan berkaitan dengan buku surat yang ke-6 lah. Kalau kita tengok buku surat ke-6, ashkalul huruf, maknanya bentuk-bentuk huruf di dalam Al-Quran nanti. Baik. Kemudian kita masuk pada muka surat yang ke-7 muka surat yang ke-7 sini. Kalau kita tengok muka surat yang ke-7. So muka surat ke-7 al-hurufu mutasyabihah nutqan. Jadi maknanya di ini dia nak ajar apa? Huruf-huruf yang mutasyabih. Mutasyabih ini seakan-akan serupa nutqan ketika kita nak lafazkan, ketika kita nak sebut. Okey, ketika kita nak sebut. Begitu. Dia macam sama tapi tak samalah. Dia seakan-akan. Kerana apa? Kemungkinan mutasyabih dekat dengan makhraj ataupun bunyinya macam tu. Contohnya apa? Huruf ta, ta dan da. Ini makhrajnya sama. So hati-hati takut kita baca tak boleh beza. Sa, sin dan sad. Ni kan dia macam huruf S. Kita bincang dulu kelas sebelum ini. Tapi ada beza masing-masing. Kemudian za, dha, za. Ada beza. Ini macam huruf Z. Kan? Tapi ni nipis, keluar lidah. Ini tak keluar lidah. Ini keluar lidah tapi tebal. Dha. Kemudian dal, dal dengan dha. Dia di. Tapi dal nipis, dha tebal.
Qaf dengan kaf. Kan ini macam Q. Kita dah bincang pada video yang sebelum ini. Ini macam kaf. Dia lebih kurang sama tapi tak sama. Ini qalu, qalu. Ini kanu. Jangan sebut kalu, salah. Qalu, kanu. Jangan tebal. Kemudian huruf fa dengan sa. Ini lebih kurang pasal dia ada angin tu kan. Dan makhrajnya pun berdekatan. Kemudian huruf waw dengan fa pun sama juga pasal dia pakai bibir dua-dua ni. Kemudian huruf dha dan huruf dha. Yang ni tak berlaku pada kita lah. Jadi dia berlaku pada beberapa bangsa yang ada di tanah Arab. Sebab contohnya ada di kalangan orang-orang India, dia tak boleh sebut huruf dha, dia sebut dha begitu. Walau dha, jadi salah lah. Jadi sebenarnya dha dengan dha dia berbeza, tapi seakan-akan ada bunyi pasal bal dia sama. Kemudian huruf ha, ha ni ha dalam ha simpul, huruf ha pedas. Dia sama hurufnya huruf H. Okey, tapi ada beza, ini agak dalam sedikit, ini agak ringan sedikit. Kemudian huruf hamzah dengan huruf ain. Hamzah dengan ain lah. Dia ain ini biasanya orang baca macam bunyi hamzah. Dia ringan, jadi salah lah. Ain, hamzah, hamzah, ain, ain. Kemudian huruf lam dengan ra, pasal makhraj dia dekat sama. Kadang-kadang ada orang lebih kurang je disebut. Ada zai dengan sin pun sama. Kemudian kha dengan ra pun sama. Sedangkan ini k, kha, KH. Okay. Ini ghai ni dipakai G. Okay. G, H. Gitu. Okay. Dia ada beza lah. Kemudian sambungan dia, masih lagi muka surat yang ketujuh. Al-hurufu mutasyabihah kitabah. Huruf yang seakan-akan sama serupa kitabah pada sudut penulisan. Dia nampak macam nak sama, tapi sebenarnya beza. Cuma bagi orang yang tak mahir, dia akan lihat sama lebih kurang. Contoh huruf ba, ta dan sa. Ni kan sama bentuk dia ni. Tapi beza pada apa? Pada titik. Pada titik. Ba satu titik, ta dua titik atas, sa tiga titik atas. Jim, ha, kha sama. Cuma beza titik. Jim tengah. Ha tak ada langsung. Kha titik ke atas. Dal, zal dengan nun. Kan lebih kurang sama. Macam sama tapi beza. Kemudian ra dengan zai. Ra tak ada titik. Zai ada titik. Kemudian huruf sin dan shin. Sin tak ada titik, shin ada titik. Huruf sad dengan dad. Sad tak ada titik, dad ada titik. Kemudian huruf ta dengan dha. Ta tak ada titik, dha ada titik. Ain dan ghain, beza je pada titik sajalah. Okey, pada titik saja. Ini pun pada titik saja. Kemudian fa dengan qaf. Okey, fa satu, qaf dua titik. Jadi hati-hati. Bentuk nak sama tapi titik berbeza. Kemudian yang bawah ini, yang ini namanya tak marbutah. Okey, tak apalah saya tulis di sini. Okey, tak sebutan dia. Okey, tak marbutah. Okey, marbutah. Dia ada tekanan sikit lah. Marbutah. Begitu. Mana tak marbutah ni maksud apa? Marbutah itu. Marbutah ini maknanya perempuan. Tak yang menunjukkan kepada perempuan. Ini kena belajar bahasa Arab lah. Belajar bahasa Arab lah. Okey? Bahasa Arab. Tak apa. So, dia ada 4 bentuk. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tapi dia menyerupai kepada huruf ha. Ha simpul bunyinya. Kalau waqaf lah, kalau waqaf. Okey? Kemudian ghain dengan fa. Ghain dia akan gelap sikit. Kalau fa dekat tengah, dia nampak ada kosong situ kan. So ada beza lah. Begitu. Baik, jadi muka surat ketujuh ini. Muka surat ketujuh. Dan yang keenam. 6 menceritakan tentang bentuk-bentuk. Di depan, di tengah dan di ujung. Kemudian muka surat yang ketujuh cerita tentang bentuk yang seakan-akan sama pada bunyi tapi berbeza. Dan bentuk yang seakan-akan sama pada bentuk tulisan tapi sebenarnya berbeza. Baik, jadi mudah-mudahan pada video kali ini ada manfaatnya insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada anda kefahaman untuk membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Allahu a'lam.